أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatakuasa masjid seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya tidak lupa untuk kita memanjangkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi yang mulia ini kita masih diberi kesempatan iman dan Islam. Dua nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diberikan ruang dan kesempatan lagi untuk kita mendirikan solat fardu secara berjemaah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 darajah. Solat berjemaah itu adalah lebih tinggi nilainya berbanding dengan solat secara bersendirian, kerana kamu akan digandakan dengan 27 kali ganda nilainya. Dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki ke 12 Ramadan pada hari ini, yang mana sama ada sedar atau tidak, satu doa sekurang-kurangnya telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, iaitulah apabila kita masuk ke bulan Rajab dan bulan Syaban yang lepas. Antara banyak doa yang kita baca ialah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon daripadamu, berkatilah kami ini pada bulan Rajab, juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa kita
Bahkan pada hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-12 dalam bulan Ramadan ini, yang mana dalam bulan ini pelbagai tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita membersihkan diri daripada dosa dan maksiat yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terutama. Bahkan nak disebutkan lagi keistimewaan Ramadan ni sebenarnya banyak. Cuma boleh jadi kita masuk sekadar selingan demi selingan, bukan tajuk utama kita pada pagi ini. Dan kita juga tidak meneruskan. Biasanya kita baca kitab dalam kuliah-kuliah pada bulan-bulan sebelumnya, cuma untuk meraihkan juga, nak menunjukkan keterujaan kita dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita masuklah sikit tentang apa yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu tawaran yang bolehlah kita sebutkan sebagai extravaganza sale. Sebagai contoh, analoginya apabila ada satu-satu shopping complex membuat pelbagai tawaran, beli satu dapat 10 sebagai contoh, yang mana shopping complex yang lain pula ditutup, polis trafik berkawal di kanan kiri, kemudiannya lalu lintas juga lancar, dan pelbagai lagi kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk kita sampai ke shopping complex tersebut. Tiba-tiba kita buat je kat rumah, nampak sangat kita ni tak berapa nak segar, ya, dalam keadaan orang ramai berpusu-pusu ke shopping complex tersebut untuk mendapatkan yang disebutkan sebagai extravaganza sale tadi, yang mana antara sifat yang ada pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah an-nafilah mislu ajril faridah wal faridah bisam'ina faridah. Apabila kita melakukan ibadah sunat, ganjarannya seumpama kita melakukan ibadah fardu. Bayangkan berapa banyak ibadah sunat yang ada, yang boleh dibuat pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Pahalanya tidak sama sebagaimana yang kita buat ibadah sunat pada bulan-bulan lain. Digandakan seumpama kita mendirikan ibadah fardu. Sebagai contoh mudah, apabila kita solat sunat tarawih, pahalanya wallahu ta'ala a'lam, cuma digandakan seumpama kita mendirikan solat fardu. Itu hebatnya tawaran yang ada pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, di sebalik tawaran-tawaran lain yang juga tidak kurang hebatnya. Wan nafilah dan wal faridah, dan pahala ibadah fardu ini pula digandakan 70 kali ganda banyaknya. Bayangkan kita solat subuh sekejap tadi, darablah bila kita solat subuh secara berjemaah 27 pahala, kita kata sebagai contoh, darab dengan 70 pahala, ya, dan sebagainya, maka kita akan dapat jawapannya. Maka itulah pahala baru kita dirikan satu solat fardu, belum lagi kira solat fardu yang lain yang ada pada hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah hebatnya apa yang ada pada bulan Ramadan sebagai salah satu contohnya. Bahkan kepentingan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, di sinilah terletaknya 3 sendi utama rukun Islam. 3/5 daripada rukun Islam ini hanya boleh dilaksanakan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Iaitulah yang pertamanya solat fardu, yang boleh juga dilakukan, yang mesti juga dilakukan, mesti juga didirikan pada bulan-bulan yang lain. Pertama. Yang kedua,
kewajipan untuk berpuasa sebulan lamanya. Tidak ada pada bulan-bulan lain, yang ada hanyalah pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bulan ke-9 daripada kalender Islam. Dan yang ketiga adalah kewajipan untuk mengeluarkan zakat. Bulan-bulan lain tidak boleh, tetapi hanya ada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. 3/5 daripada rukun Islam terletak pada bulan Ramadan Al-Mubarak, nak menunjukkan kepada kita betapa penting sangat bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tiba-tiba kita buat ini yang jadi masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab yang sedemikian, kita sudah melepasi 12 hari ataupun 11 hari lah. Hari ini hari ke-12. Maka kalau kita ini diibaratkan dalam sebuah perlawanan bola sepak, kita makin menghampiri penghujung masa, separuh masa yang pertama. Ya, maknanya ada lagi dalam lebih kurang 17 ke 18 hari lagi, ataupun separuh masa yang kedua selama 40 minit lamanya, campur sedikit dengan minit-minit terakhir pada separuh masa yang pertama. Kalau tak buat gol lagi, kena ubah formasi dah ni. Ya, daripada letak seorang penyerang, kena letak 2 orang penyerang dah ni. Boleh jadi kita ini selama 11 hari sebelum ini ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang. Dari segi ibadah sunat, yang wajib insya-Allah kita tak sentuh banyak. Kira jagalah yang wajib ni. Tapi yang sunat ni, ya, mengaji, membaca Al-Quran, ya, solat sunat ke, berzikir ke, berselawat ke. Kalau kita masih di belakang lagi, kena ubah formasi, kena ubah strategi. Tak boleh nak try dah. Ya, kita tak tahu Ramadan Al-Mubarak ini akan berjumpa lagi, kita akan berjumpa lagi dengannya atau tidak pada tahun hadapan. Kita tak tahu. Boleh jadi ini adalah bulan Ramadan Al-Mubarak yang terakhir untuk kita kecapi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah bahawa yang mematikan kamu adalah daripada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan oleh malaikat Israel, yang mana mereka ini diwakilkan untuk mencabut nyawa kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya pula kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kembali. Ya, kita risau dalam keadaan kita dengar berita macam-macam. Ada yang tidak sempat pun untuk menjenguk ke bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini. Ya, akhir-akhir bulan Syaban lepas, berapa banyak kematian, sama ada yang ada kaitan langsung dengan kita atau tidak langsung dengan kita, yang kita baca daripada akhbar-akhbar. Banyak sangat, ya. Kemudiannya bila kita masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini juga, berapa banyak lagi kematian-kematian yang kita dengar baru masuk ke hari yang ke-12. Ya, sebab itulah kita kena ambil peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk memaksimumkan semaksimal mungkin daya dan usaha kita bagi betul-betul kita ni ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahawa mafhumnya, apabila kamu mendirikan solat, sama ada solat fardu atau solat sunat, maka anggaplah solat yang kamu lakukan tersebut adalah solat yang terakhir sebelum kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Bila dalam keadaan sedemikian, insya-Allah, bila kita meletakkan diri kita dalam kondisi sedemikian, insya-Allah solat kita akan menjadi khusyuk,
ya, akan menjadi yang terbaik yang kita akan hantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rekod. Tiba-tiba pula kita tak mati. Contohlah, ada lagi zuhur petang tengah hari nanti. Ya, kita anggaplah zuhur tengah hari nanti adalah solat terakhir kita. Ya, maknanya jika kita berada dalam keadaan sedemikian, insya-Allah solat kita sama ada subuh sampai ke isyak akan sentiasa menjadi yang terbaik di kalangan ataupun yang kita nak hantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk direkodkan. Tak rugi. Ya, kita ni jangan berkira sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai salah satu contoh. Ya, maknanya adalah kalau solat, buatlah solat yang terbaik. Kalau mengaji Al-Quran, mengajilah dengan cara yang terbaik. Kalau mengantuk sangat tu, ya, jangan paksa diri sangat, kok terlepas pandang pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah makhraj, salah baris, salah hukum tajwid, silap haibulan Al-Quran pun boleh jatuh ke bawah. Ya, sebab nak kejar khatam Al-Quran ni. Ya, maknanya kita nak sebut di sini bahawa betul-betul kita mengambil keseriusan, ya, untuk menghidupkan Ramadan Al-Mubarak. Berikan juga tubuh badan hak dia. Ya, apa? Iaitulah antaranya rehat yang secukupnya. Jangan pula rehat yang terlebih. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kemudiannya ada satu soalan lah. Ya. Malaikat Israel ini ada berapa? Soalan ni soalan mudah tapi jawapannya susah. Ya, malaikat Israel ini ada berapa? Kenapa ditanya sedemikian? Contohnya di Petaling Jaya pukul 7 sekejap lagi seorang mati. Di Gombak pukul 7 sekejap lagi seorang pula mati. Di Ampang pukul 7 sekejap lagi seorang pula mati. 3 orang dah. Baru dalam daerah, dalam negeri Selangor. Kita tak pergi lagi ke negeri Selangor itu sendiri. Kemudian jiran-jiran Selangor itu sendiri, Kuala Lumpur ke, Perak ke. Ya, maknanya apa dia? Malaikat Israel ini adakah seorang atau ramai? Itu soalan kita. Kena study sikit lah. Ya. Jawapan ada dalam Al-Quran. Tapi kita kalau mengaji satu juzuk sehari pun dah masuk ke juzuk yang ke-12. Bahkan sebelum daripada ini pun kita mengaji dah. Cuma kita tak tahu sama ada jawapan itu adalah jawapan yang tepat atau tidak, sebab boleh jadi kita tak berapa nak faham apa yang Al-Quran sebut. Ya, jawapan sudah sedia ada termaktub dalam Al-Quran. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, boleh jadi kita tak masuk lagi lah kepada surah ini kerana ia berada di hujung-hujung dah. Cuma takkanlah bulan Ramadan saja kita mengaji tak kan? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal malaku ala arjaiha dalam suratul Haqqah. Ya, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dan para malaikat ini, mereka ini ada tugas masing-masing. Antaranya ialah ketika mana wa yahmilu arsya rabbika, sebahagian daripada mereka ini ada yang menjunjung, yang memikul, ya, arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini yauma idzin thamaniyah. Pada hari tersebut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut thamaniyah, terus sebut 8 yang kita fahamlah jumlah, bukan 7, bukan 9, 8. Ya, antara salah satu daripada 8 malaikat yang menjunjung arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah malaikat Israel. Baik. Soalan kita tadi, berapa ramai malaikat Israel? Ya, sebab kita beri situasi tadi.
Ya, pukul 7 sekejap lagi berlaku kematian di Petaling Jaya, di Gombak dan di Ampang sebagai contoh. Baik. Arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat besar. Cuma tidaklah diketahui besar mana. Cuma sangat besar dan dipikul oleh para malaikat antaranya. Sebelum kita masuk lebih mendalam, kita nak sebut di sini, bila mana kita berkuliah subuh pada pagi ini, ketika mana ustaz-ustaz dia akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tada'u ajnihatiha li talibil ilm ridaan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang kita sedang mengajar atau apa yang kita sedang belajar. Soalannya, berapa ramai malaikat yang sedang menghamparkan sayap-sayap di atas kepala kita sebagai salah satu tanda keredaan malaikat itu, para malaikat kepada kita semua. Ya, kerana bukan tempat ini saja yang berkuliah subuh pada pagi ini. Tempat lain boleh jadi kita katakan hampir di seluruh Malaysia, lebih-lebih lagi hari Minggu, ya, ada kuliah subuh. Ya, maknanya malaikat ni berapa ramai tu yang pertama. Kalaulah tidak berapa ramai yang kita katakan jawapannya, ataupun hanya satu sahaja yang ada, berapa besar sayap malaikat yang ada, yang digunakan untuk menghamparkan sayap-sayapnya ini untuk melindungi, ya, kita ini sebagai salah satu tanda keredaan dia kepada kita semua. Macam kita lah, bila hujan atau panas, kita guna payung, ya. Kita, kalau kita ada apa nama ni, kasih sayang pada seseorang, kita basah ke kita panas, kita tak kisah dah. Yang penting orang yang kita sayang tersebut, dia tak panas atau dia tak kena hujan. Macam itulah, ya, ibaratnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya ke atas kita semua, insya-Allah. Ya, tinggal lagi kita tak nampak lah, sebab para malaikat ini adalah antara makhluk Allah SWT yang gaib. Bagaimana sikap kita dengan perkara yang gaib pula? Ini hebatnya Islam. Kita kena beriman, ya, antara salah satu daripada rukun iman adalah beriman dengan yang gaib. Maka terimalah bulat-bulat tanpa banyak soal, walaupun kajian sains tidak dapat membuktikan betul atau tidak adanya para malaikat ataupun sayap-sayapnya sekarang ini dihamparkan ke atas penuntut ilmu. Tapi sebab Allah SWT dan Nabi SAW kata mu kena beriman dengan perkara yang gaib, ya, melalui suluhan wahyu, sama ada daripada Al-Quran atau As-Sunnah, kena terima je lah. Baik. Malaikat Israel ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nak cabut nyawa, dia boleh sentak macam tu saja. Ya. Maka tidak pelik untuk berlakunya kematian dalam waktu yang serentak. Bukan setakat di tempat kita inilah, bahkan di luar negara sekalipun. Kadang-kadang bila kita baca akhbar, hampir serentak waktu kematian yang berlaku. Adakah malaikat Israel ini banyak, ataupun macam mana pergerakannya? Kita kalau nak pergi ke satu tempat yang lain, usahakan cakap di luar negara, kita bercakap dalam negara, dari satu masjid ke satu masjid di Petaling Jaya ini pun dah memakan beberapa minit masa. Ya, kalau kita berjumpa Haji Mat, ya, contohnya di sini pukul 7, tiba-tiba kita kena jumpa juga anak Haji Mat, ya, di sebuah masjid lain di Petaling Jaya ini, tidaklah pada pukul 7 juga, mesti lebih sikit. Tapi nak sebut bahawa malaikat Israel ini, ya, yang kita kena mari berasa gerung bila baca ayat qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ila akhir ayat ini, ya, kita tidak dapat melepaskan diri, ya, daripada sentiasa diperhatikan oleh malaikat maut. Ya, supaya kenapa kita kena mari perasaan sebegini? Barulah dalam diri kita ini ada rasa untuk sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini akan sentiasa
memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana nyawa kita ini boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja. Ya, nak disebut bahawa fizikal malaikat ini sangat besar, cuma tidak tahulah besar mana, hanya disebutkan sedemikian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena mari berasa guru. Ya, apabila kita menyebut perkara-perkara sebegini, apatah lagi apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang malaikat maut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkuliah. Semalam kalau orang lelaki kita dengar khutbah, di sesetengah tempat ada tazkirah. Namanya berbeza-beza. Ya, kuliah, tazkirah, khutbah, apa lagi? Kalau dalam televisyen tanyalah ustaz. Ya? Dan sebagainya lah, al-kuliah. Namanya saja berbeza, pokok pangkalnya adalah untuk memberi peringatan kepada kita semua. Ya, yang penting adalah tazkirah, iaitulah untuk memberi peringatan kepada kita seluruh umat manusia, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu boleh memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila kita dengar tazkirah atau khutbah atau kuliah atau al-kuliah atau tanyalah ustaz, boleh jadi yang kita dengar ni perkara sama. Daripada kecil sampai sekarang kita jadi tok wan tok ki dah, perkara sama kita dengar. Cuma kita nak analogikan di sini ialah kita ambil contoh perlawanan bola sepak lah, senang sikit. Tak reti dah contoh lain. Ya, kita peminat bola juga. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah bila berlangsungnya atau kita sedang menonton perlawanan bola sepak Real Madrid lawan Barcelona. Ni orang perempuan kesian sikitlah. Real Madrid entah kat mana pula ni. Barcelona pun tak kenal sangat. Contoh lah, tapi jangan main-main. Orang perempuan pun ada juga minat bola. Ya, bukannya boleh main masak-masak saja. Baik. Bila Ronaldo sumbat gol, ya, analogi lah ni, kameraman dia akan tayang replay tersebut dari pelbagai angle. 5 minit duk tayang benda sama. Tayang benda sama ni satu gol tu, ya. Tapi duk tayang lepas 5 minit, lepas satu gol, lepas sekali tayang, 2 kali tayang, kemudian 3 kali tayang. Cuma dari angle yang berbeza. Mula-mula replay dari atas, tengok Ronaldo buat gol ni macam mana. Kita pun tengok daripada siaran tayangan tersebut, rupa-rupanya salah kapten Barcelona. Puyo ni salah sebab tak cah awal bola. Baik, selesai daripada replay atas. Ada pula replay yang sebelah kanan. Kita pun tengok gol sama, cuma angle berbeza. Bila kita tengok dari angle kanan, tiba-tiba kita kata salah gandingan Puyo, namanya Pique. Kenal atau tidak ni? Kalau orang minat bola dia kenal lah. Ya, sebab apa? Sebab Pique ni dia tak tarik sikit baju ni. Patut boleh tarik lah sikit baju. Contohnya lah, ya, menyebabkan Ronaldo ni boleh lari laju macam kilat. Contoh. Kemudiannya ambil angle kiri pula, replay. Bila ambil angle kiri, kita pun tengok rupa-rupanya, ya, Iniesta di tengah ni tak pegang bola dengan betul-betul. Jadi pemain Madrid ni mudah sangat rampas bola bagi kat Ronaldo. Ronaldo dribble sikit sumbat gol, rembat sumbat gol. Kemudiannya angle yang terakhir, angle dari belakang pintu gol. Kita pun tengok, Allahu Akbar, rupa-rupanya Valdes penjaga gol Barcelona. Ya, tidak buat apa-apa, dia tahu dah, dia nampak dah ancaman di yang datang ke arah pintu gol Barcelona, tapi dia macam terkesima lah kita kata, tak buat apa-apa. Ya, kalau orang tak minat bola, dia akan kata Allahu Akbar, apalah duk tayang benda sama 5 minit, 10 minit, 15 minit. Ini penonton bola. Tapi kalau penyokong bola, dia akan teruja. Uish,
Mula-mula dari angle atas, kemudian dari angle kanan, kemudian dari angle kiri, kemudian dari angle belakang. Dia teruja. Kalau kira benda sama, 5 minit dia ulang benda tu. Ini penonton, ini penyokong bola sepak. Kita ni bila Ramadan tiba, penonton Ramadan atau penyokong Ramadan. Kena bezakan. Ya, sebab itulah walaupun yang kita sebut tadi boleh jadi poin yang sama atau berulang-ulang, yang kita kena ambil atas sikap sedemikian. Lebih-lebih lagi apabila bulan Ramadan Al-Mubarak inilah yang ramai sikit orang datang ke masjid, ya, ataupun kita diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba mari rasa ringan tubuh badan. Ya, sebab apa? Syaitan ni on leave. Ambil cuti sebulan. Bukan ambil cuti, dipaksa cuti sebulan. Bukan setakat cuti, bahkan diikat. Tidak boleh bergerak ke mana-mana. Hebat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ya, wa suffidatis syayatin. Bila tibanya bulan Ramadan, atau kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan ini. Ya, bahkan orang-orang dalam kubur pun menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi yang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyyazubillah min zalik. Sebab apa? Sebab penyiksaan dalam kubur akan terhenti bila tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ya, macam mana tahu? Tak, mati dulu lah, lepas tu bangkit semula cerita pada kita. Jawapannya adalah sebab daripada suluhan wahyu. Kalau wahyu tak cerita, ahli sains dia tak boleh kaji bagi tahu pada kita perkara. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pentingnya tazkir, pentingnya pengisian, pentingnya pencerahan. Atas perkara inilah Islam itu tertegak. Nabi SAW ada 4 sifat dominan. Allahu Akbar. Tak masuk tajuk lagi kita ni. Allahu Akbar. Lepas ni makan pagi pula. Dah. Sikitlah kita masuk sikit tajuk lepas ni lah. Ya. Sekadar apa nama ni, borak-borak lah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW ketika mana, kat mana kita ni? Ya, baik. Ketika mana antara salah satu daripada sifat dominan Nabi SAW ialah at-tabligh. Cuba kita tanya orang-orang yang mengaji di pasti ke, sebagai contoh, umur 6 tahun ni, pra-persekolahan. Ya, ada salah satu subjek yang diajar adalah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Tabligh ini adalah menyampaikan. Bahkan disebut dalam satu hadis yang lain, ballighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walau satu ayat. Begitulah Islam tertegak dengan penyampaian. Ya, bukan hanya dengan kita bertadarus Al-Quran semata-mata sebagai contohlah. Bukan nak kata salah. Sebab itu Al-Quran ini kita tak boleh berasa cukup hebat dah. Contohnya lah, apabila tibanya satu Syawal, kita saling membandingkan berapa juz, berapa kali khatam. Yang ni ada sebut sekali, yang ni ada sebut 2 kali, yang ni ada sebut sekali, apa nama ni, sekali, lepas tu separuh, ada separuh lagi nak habiskan. Contohnya lah, kerana Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dibaca, atau hanya untuk dialunkan suara, atau hanya untuk dipertandingkan. Ia lebih daripada itu. Hudan lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fih, hudan lil muttaqin. Tuan-tuan, ambil Al-Quran, buka tengok sebelah daripada suratul Fatihah. Allah Ta'ala sebut menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, bukannya untuk menjadi bahan bacaan kepada orang-orang yang bertakwa semata-mata. Itu hanyalah salah satu daripada cara untuk tersampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya adalah Al-Quran ini, dulu orang sebut peta, sekarang ni orang guna GPS. Dulu orang guna peta bila nak jalan ke mana-mana. Sekarang ni orang guna GPS dah. Al-Quran adalah GPS kita. Kalau 10 tahun lepas kita sebut Al-Quran adalah peta kita, ya, 10 tahun akan datang apa dia tak tahulah. Ya, GPS ni nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beli kereta kebanyakan ada GPS dah.
bila nak bergerak ke satu-satu tempat yang cukup asing, ya, kita pernah sampai ke tempat tersebut tapi jarang-jarang pergi, maka kena guna GPS. Ya, tiba-tiba bila GPS kata go straight, ya, turn left, turn right, kita tak ikut, ya, ada saja GPS. Begitulah dengan Al-Quran. Bila Al-Quran sebut, kita baca lah, kita setting lah, tiba-tiba kita tak ikut. Allahu Akbar. Ke mana hala tuju kita ni? Lebih-lebih lagi di hari akhirat yang kita tak pernah sampai pun, ya, tak pernah sampai, tiba-tiba kita berasa tak apa, tak guna GPS, hebat sangat ke kita, ya. Sebab itu perlunya kepada pencerahan-pencerahan isi kandungan Al-Quran yang kita ambil daripada 2 ayat, hanya 2 ayat saja daripada ribu-ribu ayat yang ada dalam Al-Quran, untuk memahamkan kita tentang isi kandungan Al-Quran yang bukan hanya diturunkan untuk ditadaruskan, dikhatamkan, tetapi lebih daripada itu adalah untuk diamalkan. Kerana ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua apabila disebutkan masalul ladzina humilut taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah Subhanahu wa taala sebut perumpamaan orang yang bawa kitab Taurat, summa lam yahmiluha, seumpama mereka ini tidak pun membawa kitab Taurat. Sebab apa? Sebab hanya baca tapi tidak beramal. Ya, ila akhir ayat, masalul ladzina humilut taurah, ila akhir ayat, antaranya Allah SWT sebut kamathalil himar, sebab seumpama mereka ini adalah keldai. Allahu Akbar. Ya, Nabi SAW dalam satu hadis yang cukup panjang, apabila Ziyad bertanya, wahai Rasulullah, apa beza orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani? Antara jawapan yang diberikan adalah, kita semua ini membaca kitab masing-masing, tetapi yang membezakan antara orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani ialah orang Islam beramal dengan isi kandungan Al-Quran, orang Yahudi dan orang Nasrani mereka bukan setakat tidak beramal dengan isi kandungan kitab mereka, bahkan pula mereka mengubah isi kandungan kitab mereka tersebut. Sebagai contoh, kita ada New Testament, Old Testament dan sebagainya lah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Quran ini mesti difahami, bukan setakat dikhatamkan sahaja. Walaupun betul Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tibanya bulan Ramadan lebih banyak mengaji daripada berzikir. Betul, tidak kita kata salah. Ya, tahun terakhir ataupun pada tahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam bertadarus, ya, mengaji dengan malaikat Jibril alaihi salam 2 kali khatam. Ya, kita sebab itu kena target biar ada khatam jugalah walaupun sekali. Ya, Imam Syafi'i, imam mazhab kita, 60 kali khatam Al-Quran, 60 kali dalam masa sebulan, dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Sekali sehari 2 kali khatam. Kita sehari nak habiskan 1 juzuk pun, ya, tapi kita, Allah SWT berikan rahmat. Macam mana kita tahu? Apabila tibanya bulan Ramadan, kita boleh mengaji lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Kalau kira kita letih, betul tak? Letih, tuan-tuan. Ya, bulan-bulan lain bukan kita tak boleh mengaji, bahkan kita boleh mengaji dengan makan minum lah. Bila lapar minum, makan, bila dahaga minum. Tapi kita tak mengaji mana? Bukan orang sini lah, kita cerita orang di Gombok contohnya lah. Ya. Tapi bulan Ramadan ni, kita ni makan tak boleh, minum tak boleh, tiba-tiba kita boleh pula mengaji. Ini rahmat besar Allah SWT beri pada kita. Ya, sebab kita ni, inilah sebenarnya diri kita. Bila syaitan dilepaskan, masa itulah, ya, kita berhadapan dengan masalah pelbagai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita faham isi kandungan Al-Quran ni. Kita nak ambil dari angle ataupun 2 cabang yang ringkas lah. Yang pertama dari segi memahami ayat-ayat Allah SWT dari segi bahasa. Ya, kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Baik, apabila Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang apabila ia dijadikan sedemikian, ada sebabnya.
Tak macam kita bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ya, contohnya kita ambil perkataan sayyarah. Ya, kita datang ke masjid pada hari ini dengan kereta. Sayyarah ini adalah maksudnya kereta lah dalam bahasa Melayu. Kereta dalam bahasa Melayu, dalam bahasa orang putih sebut car. Mari mana ni kata akar ni, root word kepada perkataan kereta atau car ini? Kita contohnya perkataan kereta lah dalam bahasa Melayu. Mudah. Mari mana perkataan akar kereta ni? Kereta ke ataupun kera? Kasar sikit. Ya. Sayyarah ini bahasa Arab asal daripada perkataan sar, sin alif ra. Subhanalladzi asra, maha suci Tuhan yang memperjalan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitulah kereta yang menyebabkan kita boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maknanya ada punca, ada sebab ia dinamakan sedemikian. Kemudian bahasa Arab sebut, contoh yang kedua, kita ni insan. Bahasa Melayu sebut manusia. Ya, bahasa orang putih ada yang sebut people dan sebagainya lah. Ya, mari mana ni perkataan manusia ni, kata akalnya manu ke atau sia-sia? Dah, insan ini Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Inilah asal perkataan manusia, ataupun bagaimana bahasa Arab sebut insan itu adalah maksudnya manusia, asal daripada perkataan nun sin ya. Maksudnya apa? Nasiya ni lupa, pelupa. Sebab itu kita kena ada sentiasa reminder yang kita sebut dalam bahasa kita kan, peringatan lah. Dalam bahasa Arabnya sebut tazkirah. Ya. Ini contoh yang ketiga, syaitan. Dalam Al-Quran ada sebut syaitan atau iblis. Atas isi nama iblis, cuma kita tak bincang panjang lah dari mana iblis ni datang, dari mana syaitan ni datang. Ya, term sebegini. Cuma kita ambil sebagai salah satu contohnya. Tak. Baik. Syaitan ini asal daripada perkataan shin ya ta. Syaitan. Apa maksudnya? Maksudnya tukang bakar, tukang perangat. Ya, sebab itulah bila tibanya Ramadan kita berasa sejuk sikit. Tak perasan ke? Ya, tiba-tiba kita rasa ringan sikit. Ya, sebab yang tukang bakar kita ni, bakar pada hawa nafsu, bakar pada harta, bakar pada macam-macam lah, diikat oleh Allah SWT on leave sebulan. Ya, it's coming back lah, kira very soon. Tak lama dah nak datang balik ni. Ya, kita sepatutnya bila dia nak datang balik masa ni, nak kemah ni, pagar diri ni. Ya, syaitan. Yang terakhir sekali, yang keempat, kita ambil contoh lah. Ya, jannah, iaitu dalam bahasa Melayunya sebut syurga, dalam bahasa orang putihnya sebut heaven. Dari mana tahu syurga atau heaven ni asalnya, atau perkataan root wordnya, kata akalnya. Ya, jannah ini kalau kita tengok ejaannya sama dengan junnah atau jinnah, cuma beza bagi. Junnah ini perisai. Ya, bila kita baca kitab-kitab Arab, ada yang eja sama dengan jannah, tapi dalam konteks tersebut maksudnya bukan jannah tetapi junnah, iaitu perisai. Terutama apabila kita baca kisah-kisah perang, ada sebut junnah ni, bukan jannah ni. Ada di tempat lain sebut jannah. Ya, mendapat syurga atas sebab syahid fi sabilillah. Apa biasanya? Baik, dulu kalau kita ingat ada cerita Laila Majnun. Ya, junun. Ya, maknanya apa? Seakan-akan gila. Tapi syurga ni bukan kita kata syurga ni gila, tidak. Oh ni nanti kata ustaz ni bawa ajaran sesat pula dah. Tak, Rasul Melayu contohnya lah. Ya. Sebab apa? Sebab segala apa jua yang ada dalam syurga itu adalah sesuatu yang cukup gila dan menggila. Contoh yang kita bagi, umur ahli syurga ni 30-an, 30 ke 33 lah. Ya, yang paling kuat kata 33. Kenapa? Sebab umur 33 ni lah umur yang kita tengah fix ni, tengah gagah. Macam-macam lah gagahnya. Umur 33.
Kemudian bidadari atau isteri kita dan bidadari yang kita ada. Contohnya lah, bila kita bersama dengan mereka, lepas tu jadi anak dara balik, orang tidak akan suka kita. Nah, yang ketiga, minta maaf sebut. Kita ni apabila berjalan di luar, sekejap lagi lah, ataupun sebelum-sebelum ini sekalipun, tengok kalau orang putih sikit, orang yang cantik kulitnya, kita berasa tak senang duduk dah. Serban besar dia, tak jubah, bawa balik kuliah subuh. Tapi mari juga berasa nak tengok sekejap, tengok kanan-kanan tak sedap nak tengok balik. Contohnya ya, di syurga kelak disebut dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tengok ya aliran susu yang mengalir dalam badannya. Allahu Akbar. Ya, aliran susu yang mengalir dalam badannya kita boleh tengok. Nak kata putihnya berbanding dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia. Ya, kesemua tiga perkara yang kita sebut ni baru tiga tak sebut lagi bila sedekah dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan sebagainya lah, ya, bila mati syahid dapat tu, bila macam-macam lah. Semua perkara ini cukup menggilakan dan tak boleh kita fikir dengan akal fikiran. Ia sesuatu yang gila bila kita diperdengar tentang nikmat-nikmat syurga oleh pengkuliah-pengkuliah sebagai contoh, atau kita baca dalam kitab-kitab, kita rasa macam tak percaya, ni macam dongeng, macam tahyul. Tapi sebab ia datang dengan sandaran wahyu, terima je lah. Sebab itu dinamakan jannah, syurga yang dalam bahasa kita. Kalau kita mengaji saja, tak faham tentang dari mana kata akalnya ataupun asal perkataan ini boleh ada, maka kita akan baca jannah tu macam tu sajalah. Habis Ramadan yang habis macam tu sajalah. Ya, sebab itulah kita kena memahami isi kandungan Al-Quran ini, pertama dari sudut bahasa, yang kedua dari segi amal tindakan. Ya, baik. Kita masuk ya kepada separuh masa yang kedua, tapi kita ambil sikit sajalah. Kita pun dah pergi pada banyak dah. Ya, Allah SWT sebut dua ayat yang kita baca di awal-awal tadi. Yang pertamanya ialah walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dalam suratul An'am ila akhir ayat. Ya, Allah Taala sebut sesungguhnya kamu ni akan datang menghadap aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, furada, dalam keadaan seorang-seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku buatmu dulu pun seorang-seorang. Ingat tak dulu bila kita mari daripada ibu kita, sama ada bersalin nombor atau pembedahan, kita mari seorang-seorang, walaupun memang betul mari daripada mak ada ayah dalam labor room ataupun di luar labor room kalau yang jenis tak boleh tengok darah. Ya, ahlul mufassirin kata mari seorang-seorang ni sebab apa? Tidak ada apa-apa pun pada diri kita. Ya, tidak ada harta pakaian mula-mula lah, sebab kita mari dalam keadaan telanjang bulat. Ya, mari dalam keadaan telanjang bulat kita ni. Ya, bukan mari-mari tu pakai tali leher. Tidak. Ya, masa tu kecil merok pun ayah mak kita lagi basuh. Ya, lepas daripada tu lah. Baik. Tidak ada pakaian, tidak ada harta, tidak ada kuasa, tidak ada jawatan, tidak ada penyokong, tidak ada pengaruh, tidak ada apa-apa. Maknanya apa? Begitulah kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Tak mari rasa gerung kau baca ayat ni. Juzuk 7 lagi tuan-tuan sebut. Sekarang ni hari ke-12 dah. Kalau kira 5 hari lepas lah kalau kita mengaji juzuk sehari, kita lalu dah ayat ni. Lalu dah. Tapi kita faham atau tidak? Ini yang kita nak suruh. Ada tazkirah sebegini ni. Ya, ada pengisian-pengisian supaya biar kita boleh faham ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Allah Taala kata lepas pada tu betul mu ada berlaku nikmat-nikmat yang aku berikan dulu, tapi pada hari akhirat kelak mu tinggal di belakang semua ni. Semua tu kita tinggal di belakang. Ya, wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'antum annahum fiikum syuraka. Allah Taala tamu lagi bahawa aku tak lihat ni seakan pelik sikit pada kita. Dulu mu tolak Islam dan Allah, kamu ada orang backup, ada orang sokong, orang agama nak sokong kamu bila kamu tolak Islam dan Allah. Sekarang ni mana? Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'antum annahum fiikum syuraka. Allah Ta'ala tegur kita.
Lepas tu kita kena temenu sikit baca ayat ni. Kena temenu sikit. Betul kita mengaji laju tapi kena temenu sikit. Nak temenu tu yang kena faham. Nak kena faham tu yang kena ada benda-benda sebegini. Ya. Baik. Kemudian Allah Taala tambah lagi, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Terputuslah segala pertalian yang membuat dulu di dunia, hubungan dagangan dalam negeri, hubungan dagangan dengan luar negara, ya, macam-macam lah, kroni-kroni dan sebagainya, putus habis. Semua mereka ini di mana? Sama macam kita lah. Maknanya apa? Bangkit seorang diri, ya, dalam keadaan tidak ada apa-apa pun. Semuanya nikmat yang Allah SWT beri dulu tinggal di belakang. Ada orang tanya kita, bila kita bangkit seorang diri di hadapan Allah SWT ini furada, dan disebut sebahagiannya adalah dalam keadaan kita ni tidak ada surat benar pun di badan, tubuh badan kita, tak mari ke berasa nak keling kanan kiri depan belakang. Kita pula tak mari ke berasa malu nak tutup aurat ni, ya. Dulu di dunia tak malu, bila kita sebut begini mari juga rasa malu. Tak, wala a'udzubillah min zalik, bukan orang sini, ya. Baik, jawapannya adalah bila mana ketakutan itu menguasai kita pada waktu dan ketika itu. Ini cerita daripada Al-Quran, bukan kita kata cerita cerita ramah ni. Tidak, ya, cerita daripada Al-Quran. Apabila disebut sedemikian, mari berasa takut yang menyebabkan kita ni, cerita daripada hadis Nabi SAW, ya, kita mari berasa takut sangat menyebabkan kita tak hirau dah apa yang ada di depan, belakang, kanan, kiri kita, ya. Tak sempat dah kita nak kelik pada orang. Alhamdulillah. Tak sempat dah kita sendiri nak jaga aurat kita, sebab kita risau tentang untung nasib rugi kita di hari akhirat kelak. Bagaimana kalau kita masuk hutan, kita berjumpa dengan harimau yang nak terkam kita. Kita ni jenis yang tak kahwin lagi, ataupun yang jenis ada kuota 3 lagi, ada juga yang perangai macam ni. Maka larilah daripada harimau tersebut dalam keadaan kita tak hira dah pohon semalu yang berada di tanah, kanan kirinya gaung ataupun batu bata dan sebagainya, kita tak hirau dah. Yang penting target kita lari daripada harimau. Apa jua ancaman yang ada dalam hutan, yang sebelum ni bila kita berjalan sikit tak boleh tepuh dah, tak boleh sentuh dah, ya, sentuh duri sikit luka, apa nama ni, risau dah kita. Tapi bila sangat takut kena duri banyak mana pun kita tak risau, yang penting kita selamat. Begitulah analoginya bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Gerung atau tidak bila dengan cerita sebegini, Allahu Akbar. Macam mana dengan panduan Al-Quran dan dengan panduan hadis lah, benda-benda gini boleh kita rungkaikan. InsyaAllah banyak benda yang berbentuk dosa dan maksiat kita boleh hindar bila kita makin banyak mengaji, makin banyak tadabbur Al-Quran, makin banyak tengok hadis. Mari berasa Allahu Akbar, ya, betul besar Allah SWT beri pada kita Ramadan Al-Mubarak ini, besarnya rahmat dia. Baik, yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ni yang terakhir, ya. Allah Ta'ala sebut dalam, kalau kita perasan lah, dalam ayat puasa ini, ayat atas tentang pensyariatan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panjang sikit tak apa, tak ada pakai pagi kita kan. Hari ni pun cuti hari Ahad ni, ya, panjang sikit lah, insyaAllah. Balik lepas ni lah boleh tidur. Kita pun ngantuk juga kalau kira kita ni, kita pun manusia juga, ya. Time ngantuk kita tidur, ya. Baik, ketika mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat puasa yang biasa kita dengar lah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat. Ayat ni sebenarnya turun pada awal-awal pensyariatan puasa, ya. Ini kena tahu sejarah puasa juga ni. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa ini, ya, yang boleh buka ni dari waktu maghrib hingga ke isyak saja. Asal-asalnya puasa ni, ya, yang kita boleh buat ketika mana berbuka puasa ni, ya, sekarang ni panjang sikit masanya. Dulu zaman mula-mula pensyariatan puasa maghrib ke isyak saja. Masa itulah nak makan minum, ya, masa itulah nak bersama isteri dan sebagainya, ya. Tiba-tiba Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, mula-mula okey lagi minggu pertama, macam kita lah, minggu pertama ramai lagi masjid, ramai banyak, apa nama ni, okey lagi tarawih. Lepas tu masalah sikit lah, macam-macam lah, ya. Baik, ketika mana Sayyidina Umar
Ibn Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu pada baginda, ya Rasulullah, bahawa apa yang ada sekarang ni rasa macam jadi satu beban kepada kami, ya, sebagai umatmu, ya, kerana singkat sangat maghrib ke isyak ni. Betul tidak? Bila azan maghrib nak ke azan isyak ni singkat sangat, ya. Cukup-cukup dengan kita berbuka puasa dan solat maghrib. Nak mengaji pun sempat sikit, sekejap lah. Maknanya tak banyak benda yang boleh kita buat antara waktu maghrib ke isyak. Sahur pun kira macam masa tu lah. Lepas isyak puasa balik. Dulu cerita mula-mula pensyariatan puasa, ya. Dan orang Arab ni jenis makan daging, ya. Kita orang Melayu jenis makan nasi. Maknanya makanan ruji setiap bangsa ni berbeza-beza, ya. Baik, yang jenis makan daging ni orang Arab sebagaimana yang kita tahulah, ya, nafsu, minta maaf sebut, nafsu seks dia ni agak kuat lah, ya, agak kuat. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu antara orang yang kuat, ya, nafsu seks dia. Cuma bukan kita nak mengaibkan, cuma kita sebut cerita betul, benda betul. Tinggal lagi ialah bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib berjaya mengawal ataupun memandu hawa nafsunya ke arah yang betul. Kita kalau tak berapa nak kuat nafsu seks sebagai contoh tersebut, kalau tidak dipandu dengan arah yang betul, mengarut juga jadinya. Itu yang jadi nama tongkat Ali tu, dia ambil daripada ni lah, ya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, walaupun nafsu seksnya kuat, isterinya seorang tu, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, cerita panjang lah, cuma kita nak sebut bahawa orang Arab ni memang macam tu, yang jenis makan daging ni, ya. Kita orang Melayu pun kuat juga, tapi orang Arab ni kuat lagi. Maka mengadulah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya yang itulah turun ayat selepas daripada tu, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum ila akhir ayat. Allah Ta'ala bahkan sebut hunna libasul lakum, orang perempuan ni, isteri-isteri kamu ni adalah pakaian kepada kamu dan kamu pula pakaian kepada mereka. Maknanya nak sebut sekalinya kita ni suami isteri, ya. Masa itulah, lepas daripada itulah barulah terjadinya pensyariatan puasa sebagaimana yang kita ada sekarang inilah, ya. Puasa kita daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada orang tanya pula, dah takkan Allah SWT ni tak tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, akan tanya perkara sebegini? Bukankah Allah SWT itu Maha mengetahui? Ya, ini yang kita sebut sebagai ayat-ayat Allah SWT ini, ya, sesuai dengan kehendak manusia, ya. Dan juga dalam masa yang sama Allah SWT sebenarnya nak uji juga kita, ya. Nak uji dari segi Allah Ta'ala rindu untuk mendengar hamba-hambanya ini bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain disebut ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah Ta'ala apabila menasahkan satu-satu ayat, membatalkan satu-satu ayat lah, ya, na'ti bi khairin minha aw misliha, pasti akan diganti dengan satu lagi perkara yang lebih baik ataupun yang lebih kurang sama dengannya. Macam dalam ayat puasa ni lah, ya. Bahkan dalam Al-Quran sekalipun cerita bukan setakat tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada itu pun lagi. Sebagai contoh zaman Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan, dalam Al-Quran juga sebut, kita pun dah lalu dah juzuk pertama, juzuk kedua, wallahu alam, saya tak ingat, ya. Dan lebih kurang macam itulah. Bila umat Nabi Musa alaihi salam nak bertaubat, mesti bunuh diri. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Kita nak taubat kena bunuh diri atau tidak? Sedangkan kehidupan sekali sahaja. Tengok besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Umat Nabi Musa bila buat dosa dan maksiat, dia mengadu nak bertaubat, syaratnya kena bunuh diri. Kita ni macam mana? Ya, cukup hanya beristighfar. Kalau dosa besar
ya, apa nama ni, taubat nasuha, berazam tidak mengulangi perbuatan tersebut dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tengok beza, ya. Ataupun contoh yang lain, bila pakaian terkena najis, zaman Nabi Musa alaihi salam, yang terkena najis ni kerak, ya. Sebab tu pakaian mereka bertampung-tampung. Macam kita sekarang ni pun ada yang pakaian bertampung-tampung ni. Fashion tu, bukan umat Nabi Musa, ya, fashion. Tak tahulah comel ke tak, tapi ada lah fashion macam ni. Tak, setengah nampak comel, setengah nampak tak comel, ya. Husnuzon kan umat Nabi Musa kan ni? Tidak, ya. Sebenarnya tidak, ya. Fashion zaman sekarang. Tapi nak sebut bahawa bila terkena najis, kena gunting, tampung dengan yang baru. Yang tu yang compan sana, compan sini. Umat Nabi Musa alaihi salam, kita bila terkena najis basuh, Kalau najis mughalazah ada cara dia. Kalau najis mutawassitah ada mekanisme dia. Kalau najis mukhaffafah, ya, ada cara dia. Yang ketiga, solat. Umat Nabi Musa alaihi salam 50 waktu. Seharian semalaman 24 jam, dulu 24 jam, bukan dulu 5 jam, bukan dulu 26 jam, bukan dulu 48 jam sehari. Sama macam kita, Kita ni 5 waktu seharian semalaman, 17 rakaat. Tu pun susah dah. Susah dah. Nah, susah. Maghrib dekat Isyak, Isyak dekat subuh, dekat selalu kita ni combo apa? Jenis package. Kalau Zuhur, main Zuhur sekali dengan Asar. Kalau sembahyang Maghrib sekali dengan Isyak. Tak, Maghrib lewat, Isyak awal, Zuhur lewat, Asar awal. Contohnya lah, bukan orang sini lah, tapi kebanyakannya berlaku, ya. Umat Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Musa tanya, Tuhan beri berapa jumlah rakaat kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab baginda mula-mulanya 50. Nabi Musa kata, zaman aku pun 50, minta korang lah. Zaman aku ni banyak songeh 50 rakaat ni. Ada sakit perut, ada cirit berik, ada demam panas. Nah, ada tengok sejadah tu nak pitam lah. Contohnya lah, ni kita tambah lah, penipu lara pula, ya. Cuma bila dah keadaan semikian, Nabi SAW pun minta sampailah kurang kepada 5. Ni peristiwa Isra' Mi'raj, kita cerita dah sebelum masuknya Ramadan dulu, apa nama ni, mungkin oleh ustaz-ustaz lain lah. Cuma bila 5 rakaat, 5 solat fardu ini, Nabi Musa kata minta kurang lagi, ya. Bila sampai ke daripada 50 jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, jadi 5 ni, Nabi Musa kata kurang lagi lah daripada 5. Tengok, Nabi Musa pun tahu kita ni jenis malah. Nabi Musa tahu dah, alaihi salam tahu dah kita jenis malah. Kena malu muka lah kita, kena malu muka lah, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW kata, aku malu dah nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah dengan 5, ya. Cukuplah dengan 5. Ni pun kira banyak daripada 50. 45% diskaun. 45% ke diskaun, bukan 45% diskaun, ya. Kena kira sendirilah. Ambo lemah matematik, ya. Berapa 50 daripada 50 rakaat, kalau daripada RM50 jadi RM5, berapa persen? Kena kira sendirilah. Tu percentage diskaun, ya. Itu pun payah kita nak buat. Ini ada rahmat besar Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya. Yang terakhir sekali yang kita nak sebut di sini ialah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa itu, yang kita sebut apa nama ni, mekanismenya sekarang adalah daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari adalah daripada ayat uhilla lakum ila akhir ayat ini, yang mana dinasahkan ayat ini adalah untuk memahamkan kepada manusia, bukan Allah SWT tidak maha mengetahui, tetapi adalah kerana Allah SWT itu sifatnya adalah suka dengar kepada apa jua permasalahan yang manusia ada, minta mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ni kalau kita berasa ayat Al-Quran ni tak kena dengan kita, tak boleh nak takwil dah. Walaupun ada yang mengaku jadi Rasul Melayu, dicerita dululah, tak boleh dah nak takwil. Kerana Al-Quran ini telah pun lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kita datang selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Allahu akbar, untung, ya. Itu besarlah kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Tak boleh dah nak takwil. Kena terimalah apa yang ada sekarang ini, kena
wahyu itu sudah pun terputus. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di bawah selepas ayat ya ayyuhalladzina amanu itu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat. Allah Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang kita tahu sikit di samping amalan-amalan sunat yang kita buat, ya, yang kita sebut di awal tadi, solat tarawih, zikir, selawat, istighfar, mengaji dan sebagainya, ini antaranya ialah kita kena banyakkan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni banyak sangat, sama ada dalam Al-Quran atau daripada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini tidak semestinya dalam solat sahaja, di luar solat pun boleh berdoa. Contohnya adalah kita nak ambil satu sajalah. Ya, ketika mana Allah Taala sebut apabila hamba aku ini memohon pada aku ini adalah sangat dekat. Ayat ni turun apabila seorang Arab Badawi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bila nak mohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala ini macam mana keadaannya? Kena memekik kah? Kena melaung kah? Kena guna mic kah? Ya, sebab Allah Taala ni istawa 'alal 'arsy. Ya, ataupun sekadar cukup berbisik. Dipendekkan cerita, Allah Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi. Allah Taala sebut aku ni dekat sangat. Ya, kita duduk di mana-mana sahaja pun ayat ini terguna pakai. Duduk di Malaysia, duduk di Zimbabwe, duduk di Sepanyol, ayat ini terguna pakai. Tinggal lagi nak doa atau tidak. Ya, kerana Allah Taala suka kepada orang-orang yang bercakap dengannya. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku akan jawab seruan hamba aku ini apabila dia berdoa. Sebab itu kita kena berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua doa lah. Lebih-lebih lagi yang afdal yang diajar dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ya, jangan malas sangat kita ni, ya Allah, ya Tuhanku. 3 patah perkataan macam biasalah. Itu je doa kita. Ya, bangun pagi susah, nak bangun pagi susah dah. Biasa kan? Tiba-tiba bila kita bangun pagi, 12 hari dah bangun pagi nak sahur ni, tiba-tiba kita solat sunat, ya Allah, ya Tuhanku, doa kita macam biasalah. Itu je 3 patah perkataan, Allahu Akbar. Tak ikut sunnah langsung. Ya, doa lah dengan apa jua yang ada daripada sandaran wahyu, sama ada daripada Al-Quran atau As-Sunnah. Antaranya adalah, ya, doa yang ada dalam maksurat tersebut boleh kita baca. Doa Rabbana ni, ya Rabbana atina